Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 10 Oktober 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan bahawa UMNO dan Barisan Nasional terus mencatatkan kemenangannya dalam beberapa siri pilihan raya kecil sekaligus menunjukkan parti ini masih dominan dan tidak terpinggir dalam sejarah politik Malaysia. Beliau turut memberi contoh kemenangan di Dun Pelangai dan Dun Nenggiri walaupun Kelantan dahulunya dikesuai oleh Parti PAS. Beliau berkata persediaan penuh dan kesiapsiagaan jentera perlu dilakukan dengan sebaiknya memandangkan pilihan raya umum akan berlangsung dalam tempoh 2.5 tahun sahaja lagi. Beliau turut menyentuh tentang kejayaan kerajaan perpaduan di Johor dalam pilihan raya di Pulai dan Simpang Jeram walaupun UMNO tidak bertanding tetapi tetap membantu kemenangan melalui jentera parti. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena Majlis Malam Tautan Kasih 96 yang diadakan pada Rabu lepas bagi mengumpulkan perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO 1996 yang diketuai oleh Ahmad Zahid pada masa itu. Wanita UMNO dan Barisan Nasional Sabah kini berada dalam zon kuning dalam persiapan menghadapi Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 tidak lama lagi. Ketua Wanita UMNO Barisan Nasional Sabah, Senator Datuk Noraini Idris berkata berbagai pendekatan dan strategi telah disusun untuk memastikan kesiapsiagaan jentera dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri yang semakin hampir. Jelasnya, dengan sokongan momentum kemenangan Barisan Nasional dalam 2 pilihan raya kecil sebelum ini, beliau telah menyeru agar wanita UMNO dan Barisan Nasional Sabah bekerja keras untuk memastikan matlamat kemenangan dapat dicapai. Dalam Majlis Pelancaran Jentera Jalinan Rakyat Wanita Barisan Nasional Parlimen Tenom, Noraini turut mengharapkan agar peratusan calon wanita dapat ditingkatkan kepada 30% seperti yang dijanjikan oleh kepimpinan sebelum ini. Wanita UMNO dan Barisan Nasional Sabah kini komited untuk memastikan calon yang dipilih pada Pilihan Raya Negeri ke-17 Sabah nanti adalah calon yang mendapat sokongan rakyat dan mampu membawa kemenangan kepada parti. Noraini turut menyeru agar jentera wanita terus fokus, berdisiplin dan mengukuhkan kerjasama untuk menjayakan agenda transformasi parti serta mendamaikan rakyat secara berterusan. Ketua Perangan UMNO Negeri Sabah, Datuk Syahmi Nasir menekankan pentingnya rakyat Sabah tidak terpedaya dengan janji kosong dan retorik pihak lawan sambil menggariskan beberapa isu kelemahan yang dihadapi oleh negeri tersebut. Menurut beliau, rakyat Sabah perlu cakna dan bersedia untuk menukar kerajaan yang sedia ada pada Pilihan Raya Negeri ke-17 demi masa depan yang lebih baik. Beliau turut menyarankan 4 faktor utama yang menurutnya menunjukkan kegagalan pentadbiran kerajaan semasa. Pertama, isu pembangunan infrastruktur yang perlahan di mana banyak kawasan luar bandar di Sabah masih ketinggalan dari segi kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik. Manakala faktor kedua, jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung Malaysia yang masih ketara walaupun ada pengumuman penghapusan miskin tegar di peringkat persekutuan. Menurutnya, bagi faktor ketiga pula ialah kestabilan politik dalaman yang menghalang fokus kepada agenda pembangunan jangka panjang. Manakala faktor yang terakhir ialah kegagalan dalam memacu ekonomi negeri dengan pertumbuhan yang perlahan serta pelaburan luar negeri yang tidak berkembang seperti yang diharapkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menekankan bahawa kerjasama antara agensi-agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan sektor swasta mampu mempercepatkan pembangunan luar bandar melalui penggunaan teknologi modal dan akses pasaran yang lebih meluas. Beliau menjelaskan bahawa kerjasama seperti ini dapat menggalakkan inovasi serta dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan projek yang lain. Beliau turut memberi contoh projek berimpak tinggi seperti kerjasama RISDA dengan Alliance Concord Green Sdn Bhd dalam projek biogas yang jana tenaga boleh diperbarui serta kerjasama antara Felka Berhad
dan sinergis Berhad dalam sektor tenaga boleh diperbarui yang memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar dan usahawan tempatan. Beliau yang juga merupakan menteri di Kementerian Kemudahan Desa dan Wilayah juga menggalakkan agensi KKDW untuk terus menjalin hubungan dengan sektor swasta dengan pelbagai bidang seperti literasi digital melalui kemas dan pelancongan desa yang boleh mempromosikan tradisi tempatan dan ekopelancongan. Beliau menyeru kepada pelaksanaan rangka kerja kolaboratif bagi menghadapi cabaran yang timbul, terutamanya dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, supaya agensi-agensi di bawah KDW dapat bergerak ke arah kemandirian dan tidak bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan Malaysia berada di landasan yang tepat untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Dalam ucapan beliau di Majlis Pimpinan bulan Oktober, Kementerian Kemudahan Desa dan Wilayah, beliau menyatakan peningkatan unjuran ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia kepada 4.9% bagi tahun ini naik daripada 4.3%. Ahmad Zahid menegaskan bahawa kejayaan ini adalah hasil daripada dasar kerajaan yang sedia ada, peningkatan pelaburan, penerangan dan kestabilan politik di Malaysia. Beliau turut menyatakan prestasi baik nilai ringgit yang meningkat 2.5% pada Julai 2024 berbanding dolar Amerika Syarikat. Pelaburan yang diluluskan juga melonjak kepada RM160 bilion pada separuh pertama 2024, sementara nilai dagangan meningkat 18.6% pada Ogos lepas. Dia berkata kadar inflasi juga menurun kepada 1.9% dan kadar pengangguran stabil pada 3.3% dengan 190,000 pekerjaan dapat diwujudkan pada suku kedua tahun ini. Sekian sahaja daripada saya, Adibah Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.